أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Dengan ini saya menyerahkan majlis ini kepada Al-Fadhil Ustaz dengan segala hormatnya. Dipersilakan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wassalatu wassalamu ala habibina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah petang ini tahniah semua dapat bersama. Mudah-mudahan tambah ilmu dan pengetahuan. Dan kali ini mungkin sesi yang akhir dan insya-Allah yang kehadapan sebagaimana yang sedia maklum kita akan berpindah kepada kitab Misbahud Duja. Maklum kan? Tahu kan? Insya-Allah semua dah ada kan kitabnya. Mudah-mudahan dah ada. Jadi bila minggu hadapan kita bermula insya-Allah mudah-mudahan kita dapat persiapkan dengan baik insya-Allah. Baik, sekarang kita kepada beriman kepada qada dan qadar, rukun iman yang keenam. Saya nak buat satu tunjukkan satu perkara. Ada satu posting, saya tak payah sebutlah siapa namanya, siapa orangnya, tapi saya difahamkan beliau mengajar di sekitar Selangor atau Kuala Lumpur mungkin. Tapi dia tulis macam ni. Dia kata Allah Maha Baik. Ni nak berkaitan dengan qada qadar ni. Allah Maha Baik. Mana mungkin mentakdirkan yang buruk kepada hamba-hambanya. Mana mungkin tu maksudnya apa? Yang kita faham lah. Yang dia tulis saya tak pernah tanya lagi. Terserah pada dia. Mana mungkin? Mana mungkin tu maknanya apa? Tak mungkin ke sangat mungkin? Tak pernah sekali-kali. Tidak akan lah. Tak mungkin maknanya mana mungkin walaupun perkataan dia mana, tapi makna dia tak akan lah, ataupun tak akan pernah ataupun tidak. Tidak mungkin Allah mentakdirkan yang buruk pada hambanya. Okey. Melainkan kita hambanya yang tidak mengenal Allah. Jadi kalau orang cakap Allah mentakdirkan benda buruk, maknanya kita tak mengenal Allah lah. Kita tak mengenal Allah yang maha baik. Okey. Di sebalik takdir yang disangka buruk itu sedangkan tetap tersirat yang baik-baik. Tentang yang hujung tu bermula dengan kalimah di sebalik takdir yang disangka buruk itu tetap tersirat yang baik-baik, yang itu okey saja. Tapi yang atas tu tak boleh sebenarnya. Walaupun kita nak memaksudkan yang akhir, tapi yang atas kita jangan cakap. Kita jangan berpegang pun jangan. Percaya pun jangan. Kenapa? Allah Maha Adil. Maksud adil bagi Allah bukan dia bagi semua makhluk sama. Bukan. Kalau kita diperintahkan oleh Allah supaya bersifat adil, maksudnya bukan kita kena buat semua sama. Pun bukan. Kita kena buat sesuatu sesuai pada tempatnya. Meletakkan sesuatu perkara sesuai pada tempatnya. Ketika itu kita adil. Baik. Ukuran adil untuk kita, apa ukuran dia? Dia punya measure dia, dia punya sukatan dia ataupun julat dia. Ukuran dia ialah perintah Allah, larangan Allah. Siapa yang buat perkara sesuai dengan perintah-perintah Allah, maka dia adil. Siapa yang melanggar perintah Allah, mana dia zalim. Sebab tu orang yang buat dosa dipanggil menzalimi diri sendiri. Itu cerita asal dia. Jadi adil untuk kita ialah apa? Kita letakkan sesuatu pada tempatnya. Okey. Tapi pada masa yang sama, kita meyakini Allah ada sifat adil. Al-adil. Maha adil. Tapi maksud maha adil bagi Allah lain. Maksud dia apa? Allah berhak buat apa saja kepada makhluknya. Itulah adil. Baik. Saya tanya. Sekarang, Fir'aun siapa yang cipta? Siapa cipta Fir'aun? Bismillah.
Allah. Allah. Yang cipta Dajjal siapa? Allah. Siapa cipta Fir'aun dan Dajjal tu? Watak dia jahat semata-mata. Allah Allah. juga. Hmm. Dan siapa yang menghukum? Dia yang cipta, dia yang bagi makan, dia yang bagi rezeki, dan dia takdirkan kedua-duanya dengan takdir yang buruk. Iaitu jadi kafir sepanjang hidup, dan dia yang takdirkan dua-dua tu mati dalam kekafiran, dan Allah juga yang takdirkan dua-dua tu ahli neraka. Jadi sudahlah dilaknat dalam Quran, dalam hadis Dajjal dan Fir'aun. Sudahlah hidupnya nanti sudah dikonfirmkan matinya dalam kekufuran. Sudahlah diberitahu kepada kita bahawa kedua-duanya memang tempatnya dalam neraka. Takdir masa hidup buruk semuanya, takdir selepas mati pun buruk semuanya, takdir untuk kekalnya dia pun buruk, iaitu dalam neraka selama-lamanya. Baik, Allah mentakdirkan benda buruk. Jadi mana boleh kita kata, mana mungkin Allah mentakdirkan buruk pada hamba-hambanya? Tak boleh. Kita kata, harus sahaja Allah mentakdirkan benda yang baik dan buruk kepada hambanya. Dan Allah mentakdirkan qada qadar. Bila takdir yang buruk kepada hambanya, itu membuktikan Allah Maha Adil. Allah jadikan Fir'aun ahli neraka, tu maknanya apa? Allah Maha Adil. Apa maksud Allah Maha Adil? Ulang balik semula dari awal. Allah berhak buat apa saja ke atas makhluknya. Pegang ayat tu. Cakap dengan diri kita sendiri hari-hari. Kita sakit, kita apa? Allah Maha Adil. Kenapa Allah Maha Adil? Engkau makin susah. Allah Maha Adil makna dia ialah bukan dia kena bagi semua orang semua sehat. Bukan. Bukan Allah Maha Adil apabila Allah bagi pembalasan buruk pada orang yang berperangai buruk. Bukan itu semata-mata. Tapi Allah Maha Adil, ada orang buat baik, tiba-tiba jatuh sakit. Ada orang banyak sedekah, tiba-tiba dia tu jatuh miskin. Ada orang dia selalu santuni orang ramai, tapi dia tu selalu mendapat cemuhan orang ramai. Dia dapat balasan buruk, takdir dari Allah. Padahal dia buat baik. Tandanya apa? Tandanya Allah Maha Adil. Kenapa kamu cakap Allah Maha Adil? Kerana Allah Maha Adil maksudnya apa? Allah berhak berbuat apa saja ke atas makhluknya. Jadi tak bolehlah kata yang macam ni walaupun kata-kata ni kalau kita tak belajar qada dan qadar, kita akan nampak posting ni macam best tu. Yang like tu 600 lebih masa saya screenshot. Kalau like dia 1000 lebih, ada 1000 orang setuju, wah susahlah kita. Nanti orang berpegang Allah Maha Baik. Mana mungkin Allah takdirkan benda yang buruk kepada hambanya. Tak boleh berpegang itu. Tentang nak cakap yang hujung, cerita lain. Di sebalik takdir yang disangka buruk itu tetap tersirat yang baik-baik. Itu dari sudut hikmah. Dari sudut keyakinan, Allah berhak menentukan sama ada baik dan buruk ke atas makhluknya. Dan itu semua menunjukkan Allah Maha apa? Maha Adil. Allah cipta iblis, Allah humban iblis dalam neraka. Allah Maha Adil. Kenapa adil? Kerana Allah berhak berbuat apa sahaja ke atas makhluknya. Pegang tu Jadi jangan ingat Allah Maha Adil maknanya orang baik mesti Allah balas baik untuk dia. Allah berhak buat apa saja ke atas makhluknya. Ada orang buat jahat tiba-tiba dapat syafaat Nabi. Dia buat dosa besar banyak, tiba-tiba dapat syafaat Nabi, tiba-tiba diampunkan, tiba-tiba masuk syurga. Allah Maha Adil. Allah berhak buat apa saja ke atas makhluknya. Baik Tu pegang tu. Kemudian kita meyakini bahawa semua yang berlaku di alam ini semuanya berlaku dengan takdir Allah. Tidak ada yang terlepas dari takdir Allah. Ingat, dia berkahwin dengan dia, dia bercerai dengan dia, dia dapat anak seperti itu, dia bapaknya gitu. Hakikatnya semua yang berlaku adalah takdir Allah. Ada tak sesuatu yang boleh mengubah takdir? Hakikatnya tidak ada. Tapi kalau kita berdoa kan Allah boleh beri kepada kita.
Yang Allah boleh beri dan akan beri dan telah beri itu pun takdir Allah. Yang kita berdoa tu juga adalah takdir Allah. Hakikatnya, apa sahaja yang berlaku di alam ini, semuanya berlaku dengan ketentuan Allah. Tak ada benda yang berlaku terlepas daripada takdir Allah. Allah tentukan A, tiba-tiba tanpa diketahui, tanpa ditentukan, terjadi yang B. Kalau ada berlaku A pindah ke B, ketahuilah bahawa dia sedang berpindah daripada takdir kepada takdir Allah juga. Seperti kata Sayyidina Umar. Kata Sayyidina Umar, orang tanya, kalau dia dah gini, tiba-tiba tu jadi gini, tiba-tiba tanpa disangka. Ya, dia berpindah, dia bertukar, dia beralih daripada takdir kepada takdir Allah juga. Jadi hakikat yang berlaku. Asbab kita tak nak cerita dulu, nanti dulu. Tapi Ustaz, dia bertukar sebab ada orang pindahkan. Dia tukar sebab ada letupan. Dia berpindah Ustaz sebab ada kejutan. Tu tentang asbab saya tak nak cerita dulu. Saya nak kita pasak dalam diri kita apa saja yang berlaku. Bukan di dunia. Di alam ini keseluruhannya. Sama ada di dunia ataupun di akhirat. Semua sekali adalah berlaku dengan takdir Allah. Kemudian, setiap zarah yang bergerak adalah ketentuan Allah. Zarah saya dah sebut dah. Apa? Siapa ingat makna zarah? Benda paling kecil yang mampu dilihat oleh mata. Contoh, suluh lampu di tengah malam, ada abuk-abuk yang terbang-terbang di depan lampu tu. Kita panggil makhluk Allah tu dengan perkataan zarah. Zarah. Zarah tu dia bergerak semuanya dengan ketentuan Allah juga. Baik, kemudian. Semua yang berlaku di alam ini, 3 kita kena ingat. Dalam qada qadar Allah ni, 3 ni kita kena ingat. Yang pertama, dia berlaku dengan ilmu Allah. Maknanya Allah mengetahui. Dia belum berlaku, dia sedang berlaku, dia akan berlaku, dia akan tidak berlaku, dia tidak akan berlaku. Semuanya dalam ilmu Allah. Kalau berlaku saja, memang dengan pengetahuan Allah. Maknanya ilmu Allah. Yang kedua, sesuatu yang berlaku di alam ini, semuanya berlaku dengan kekuasaan Allah. Maknanya Allah menguasai dia. Baru dia boleh berlaku begitu. Tak ada cerita sesuatu tu berlaku terlepas kuasa Allah. Allah nak kuasai dia setakat tu je. Tiba-tiba dia boleh buat benda yang lain daripada apa yang Allah kuasai dia. Jawapannya tak ada, mustahil. Tak ada berlaku begitu. Mustahil. Kita lain. Kita ada kemampuan. Kita ada kemampuan kontrol anak kita 24 jam. Tapi tiba-tiba dia terlepas daripada kekuasaan, kontrol, penguasaan dan kawalan kita. Tiba-tiba malam-malam dia boleh keluar sendiri pula. Tiba-tiba dia terlepas daripada kita. Kita, kekuasaan kita bukan yang maha kuasa dan tidak bersifat mutlak. Maka kita ni berkuasa juga, tapi bukan yang maha kuasa. Kekuasaan kita lemah dan kekuasaan kita terbatas. Allah, apa saja berlaku ke alam ini, semua berlaku dengan kuasa siapa? Kuasa Allah. Yang ketiga, semua yang berlaku di alam ini, semuanya berlaku dengan kehendak Allah. Berlaku dengan apa? Kehendak Allah. Hujan. Hujan berlaku dengan ilmu Allah, kuasa Allah, kehendak Allah. Banjir. Berlaku dengan ilmu Allah, kuasa Allah, kehendak Allah. Petir. Berlaku dengan ilmu Allah, kuasa Allah, kehendak Allah. Itu hakikatnya. Baik, sekarang. Pasak dulu, betul-betul. Qada dan qadar. Kalau tak berlaku, tak hujan, tak banjir, tak ribut, tak roboh. Dia berlaku juga dengan ilmu Allah. Allah mengetahui yang dia tak roboh. Allah berkuasa untuk menjadikan dia itu tidak roboh. Dan Allah berkehendak agar bangunan itu tidak roboh. Kita ni pada hari ini, yang kita sedang lalui ni, lain sikit. Lain sikit maknanya apa? Sebab yang kita sedang buat hari ini bersama dengan Gema Nur Iman, dia melibatkan perbuatan hamba. Yang saya cerita ni tadi, bukan yang berkaitan dengan kita sebagai mukallaf. Ini umum. Yang saya kata berlaku tak berlaku ni, hujan tak hujan apa semua ni, ini cerita umum. Kemalangan berlaku dengan ilmu Allah, kuasa Allah, kehendak Allah. Ada berlaku tragedi apa saja. Ada semut jalan
Dia berlaku dengan kuasa Allah, ilmu Allah, kehendak Allah. Ada berlaku yang namanya apa sajalah di alam ni, macam-macam tragedi berlaku. Baik. Tetapi berbeza sikit, bukan berbeza, ada tambahan perincian sikit jika yang terjadi itu perbuatan hamba. Perbuatan ikhtiariyah yang kita pilih, perbuatan kita. Ketika itu kita kena faham tambahan sikit. Iaitu apa? Perhatikan di bawah ni. Kalau yang kita buat, ni perbuatan makhluk, hamba, manusia. Kalau yang kita lakukan, ni perbuatan kita pula, amalan baik. Nampak ni atas ni saya tulis ni, amalan baik. Bila berlaku, maknanya dapat kita buat. Kita solat, amalan baik berlaku. Kita bayar zakat, amalan baik berlaku. Kita datang kelas GNI, Gema Nur Iman petang ni, nak belajar qada dan qadar ni penting ni. Maka yang kita lalui sekarang ni, dia berlaku tak? Berlaku. Iaitu apa yang berlaku? Sedang belajar dalam kelas. Baik. Dia berlaku dengan apa? Hakikatnya yang atas. Dia berlaku dengan ilmu Allah. Dia berlaku dengan kuasa Allah. Dia berlaku dengan kehendak Allah. Nampak tu? Saya pecahkan sikit. Tetapi kita kena ingat, yang kita buat ini, oleh kerana dia adalah amalan yang baik, maka kita tahu bahawa perbuatan yang kita sedang buat ni adalah masuk dalam kategori perintah Allah dan masuk dalam kategori perbuatan yang diredai oleh Allah. Yang atas ni tentang urusan Allah. Yang bawah ni tentang urusan kita, makhluk, kita, manusia. Baik. Ada orang dia semayang asar tadi dia solat. Kenapa? Macam mana dia boleh dapat solat? Dia berlaku. Terjadinya dia solat dengan ilmu Allah. Terjadinya solat dengan kuasa Allah. Terjadinya dia solat dengan kehendak Allah. Tapi oleh kerana dia melibatkan perbuatan makhluk tersebut, maka makhluk tersebut itu dia dapat pahala. Dia dapat pahala. Apa asbab dia dapat pahala? Kerana dia menjalankan perintah Allah dan dia melakukan perbuatan yang diredai oleh Allah. Dua ni berkaitan makhluk. Manusia. Okey, sekarang ini cerita buat baik tau. Kalau sembahyang, kalau datang majlis ilmu. Macam mana pula kalau orang buat benda jahat? Yang tadi dia cakap posting Allah, mana mungkin Allah takdirkan benda buruk kan? Ni kita tengok pula. Amalan buruk, amalan jahat ataupun amalan buruk. Ada satu orang mencuri. Ada satu orang merogol, maaf cakap kasar. Ada orang berzina, ada orang isap dadah. Kan perbuatan amalan buruk. Allah, adakah itu takdir yang buruk? Ya. Siapa yang mentakdirkan takdir buruk itu? Hakikatnya Allah. Semua budak yang hisap dadah tu macam mana berlaku perbuatan menghisap dadah itu? Dia berlaku dengan ilmu Allah. Ni hakikat. Dia berlaku dengan kuasa Allah. Dia berlaku dengan kehendak Allah. Tetapi tugas makhluk, kerja manusia tidak boleh menyalahkan Allah. Kenapa? Sebab perbuatan isap dadah tadi, perbuatan curi tadi, perbuatan berzina tadi berkaitan dengan perbuatan manusia. Maka manusia dipertanggungjawabkan untuk melakukan perintah Allah dan melakukan perbuatan yang diredai oleh Allah. Oleh kerana dia langgar perintah Allah, dia langgar reda Allah, maka apa yang dia buat tadi, dia dipersalahkan. Kenapa nak dipersalahkan Ustaz? Itu kan kehendak Allah. Itu kan kuasa Allah, itu kan ilmu Allah. Ya, memang hakikatnya kehendak Allah, kuasa Allah, ilmu Allah. Tetapi makhluk akan dihisap, makhluk manusia akan dihisap, manusia akan dibebankan dengan tanggungjawab berdosa kerana bukan tiga yang atas, tapi kerana yang bawah. Kerana dia buat sesuatu yang tidak diperintahkan ataupun kita sebut dia buat larangan Allah, dan dia buat sesuatu yang tidak diredai oleh Allah, maka dia dipertanggungjawabkan. Sebab tu orang yang buat jahat,
buat nakal, buat benda-benda buruk, dia tak boleh salahkan Allah. Kenapa? Kerana Allah Maha Adil. Jangan dipersoalkan kepada Allah. Jangan dipertikaikan. Memang tak boleh. Saya dah sebut tadi Allah Maha Adil. Apa maksud Allah Maha Adil? Kembali kepada asal. Kena pegang. Apa maksud Allah Maha Adil? Allah berhak buat apa saja ke atas hambanya. Hambanya yang tiga atas ni, dia kena yakin. Yang dia kena pasak dalam keyakinan dia, tiga yang atas. Untuk dia jalankan, buat, dia kena fikir yang bawah. Ini perintah Allah ke larangan Allah? Ini diredai oleh Allah ke dimurkai oleh Allah? Kerja dia yang bawah. Untuk jalankan sesuatu perbuatan, untuk pilih, untuk buat, untuk cakap, untuk tengok, untuk pegang, untuk pergi, untuk apa perbuatan kita, kita kena pilih yang ikut yang dua bawah. Tapi apa dengan keyakinan, apa saja yang berlaku, baik atau buruk, semuanya ilmu Allah, semuanya kuasa Allah, semuanya qada dan qadar, kehendak Allah. Jadi baik dan buruk semua dengan takdir Allah. Jadi jangan cakap mana mungkin Allah mentakdirkan benda yang buruk. Jangan. Allah mentakdirkan pada makhluk ini ada perkara yang baik, ada perkara yang buruk. Apa bahaya kalau orang cakap Allah hanya mentakdirkan benda baik saja? Apa bahaya dia? Bahayanya Duduk dalam keadaan selesa. satu, selesa. Yang kedua, dia akan membawa kepada macam ajaran di luar Islam. Ajaran di luar Islam, ada sebahagian yang menganggap kalau benda baik, dewa baik yang buat. Kalau benda jahat, dewa jahat yang buat. Dewa baik tak pernah buat jahat. Okey. Kedua, contohnya agama di luar Islam, dia kata apa? Dia kata kalau benda baik, ini semua dari malaikat. Kalau benda jahat, ini semua syaitan yang kuasai benda itu. Kita bukan. Ilham malaikat. Hasutan syaitan. Tetapi yang menguasai kita dan menguasai malaikat dan menguasai syaitan hanya Allah Subhanahu wa taala. Betul. Dia akan membawa kepada Mu'tazilah nanti. Keyakinan kita apa tadi? Keyakinan kita konsisten. Benda yang baik, benda yang buruk. Jadi kalau ada orang cakap macam ni, bahaya. Dia sebut apa tadi? Kalau mana mungkin Allah takdir yang buruk. Bahaya sebab nanti akan ada orang yang berkeyakinan kalau benda yang baik, ketentuannya dari Allah. Kalau benda yang buruk, ketentuannya jadi dari syaitan. Kalau dia berkeyakinan dari syaitan, maknanya dia telah menyamakan syaitan dengan Allah dalam menguasai dan menentukan sesuatu perkara. Mana boleh macam tu? Kita mengatakan tidak ada sesiapa yang berkuasa secara mutlak menguasai seluruh alam ini melainkan hanya Allah. Jadi apa yang berlaku kepada alam, kepada makhluk, baik yang berlaku pada kita benda buruk atau perkara benda baik, maka semuanya hakikatnya dengan ilmu Allah, ketentuan Allah dan kehendak Allah. Cuma bila melibatkan perbuatan kita, kita kena hati-hati. Yang kita nak buat ni diperintahkan oleh Allah atau dilarang oleh Allah. Yang kita buat ni diredai oleh Allah ke dimurkai oleh Allah. Pahala dengan dosa tu melibatkan nombor 3, nombor 4 ni. Pahala dengan dosa melibatkan nombor 3, nombor 4. Jadi tak boleh di akhirat nanti dan memang tak akan ada orang yang berjaya, tetapi yang ada orang kafir. Orang kafir selalu bagi alasan di akhirat. Dalam Quran banyak dialog. Dia kata, kami buat ni semua sebab dah memang dah ditentukan kami macam ni gitu. Kerana kami dulu sembah patung-patung ni kerana kami dah ditentukan macam tu. Nak buat macam mana? Dia nak menyalahkan kehendak Allah. Dia nak menyalahkan takdir Allah. Jawapannya memang mengingkari takdir dengan cara begitu memang lagi lazatlah dihumban malaikat masuk dalam api neraka. Kita atas ni yakin dalam hati, tetapi untuk urusan perbuatan kita, kita kena fikir dua yang di bawah. Setakat ni jelas tak ni? Laju sangat ni. Bismillah. InsyaAllah jelas. Jelas tak? Jelas. Tapi rasanya jelas. Pegang sampai mati. Ustaz kena komen kot yang orang tu punya tulisan tu. Oh ya, tak, itu dah sebulan 2 lah. Saya pun tak kenal. Saya dapat tu link, saya dah lupa. Nanti saya cek balik lah. Tak ingat namanya siapa.
Jadi benda-benda macam ni, sebab tu sebelum kita nak mengajar, nak apa, antara perkara yang mesti kita tuntas selesaikan elok-elok adalah bukan mesti terlalu mendalam, tapi memadai sampai kepada satu tahap sederhana yang tepat. Jangan kita nak tunjukkan betapa Allah tu sangat pemurah kepada kita. Kena yakin Allah Maha Pemurah, tapi tak boleh ikut kita punya rasa sendiri. Contoh dulu saya pernah baca kitab Arab masa zaman saya belajar dululah. Dia nak cerita betapa luasnya rahmat Allah sampai dia terkeluar daripada akidah. Dia kata Allah ni sangat luas rahmatnya, sehingga nanti suatu saat setelah semua makhluk-makhluk diazab cukup-cukup di dalam api neraka, akhirnya nanti Allah akan isytiharkan bahawa neraka itu cukuplah membakar hamba-Ku, dan dia akan tutup neraka dan dia ambil semua sekali orang kafir. Dengan luasnya rahmat Allah yang amat luas, Allah masukkan semua dalam syurga. Sudah. Guna modal maha luasnya rahmat Allah tu, modal itu diguna untuk mengheret orang supaya meyakini bahawa neraka tak kekal. Jangan. Meyakini bahawa neraka tak kekal tu dah mengingkari Quran. Kita ni meyakini bahawa syurga itu kekal, neraka itu kekal. Dan mereka itu kekal bukan kekal sendirinya. Kalau kekal sendirinya maknanya maha kekal. Itu Allah saja. Dia dua makhluk ni dia kekal kerana mereka berdua ini dikekalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mana ada cerita lupus-lupus macam tu? Kalau gitu, nak cerita tentang luasnya rahmat Allah, boleh kita ubah apa kita inti maklum apa pegangan agama, mana boleh macam tu. Baik, contoh kedua, nak tunjukkan sesuatu baik tapi langgar. Contoh, kalau ada, yang ni saya tak pernah jumpa tapi mungkin saja ada. Orang nak mengatakan betapa Allah tu Maha Pengampun, sehingga kalau orang tu kafir, syirik, murtad pun di akhirat tetap ada ruang untuk diberikan ampun oleh Allah. Alamak. Janganlah gitu. Dalam Quran ditegaskan, dosa syirik, dosa kafir tidak akan diampunkan oleh Allah. Maka janganlah kita tetap meyakini bahawa Allah Maha Pengampun. Tapi kita tak bolehlah buat sendiri-sendiri mengatakan bahawa orang yang mati kafir, mati syirik pun nanti akan diampunkan oleh Allah, menggunakan hujah Allah Maha Pengampun. Gunakan hujah tu salah. Secara salah. Allah Maha Pengampun tu betul. Tapi mengatakan tapi Allah sendiri yang menyatakan dalam Quran, dia tidak akan ampunkan orang yang syirik. Jadi kita kena, nak cakap Allah Maha Pengampun tu, kena belajarlah pengampun yang macam mana, apa maksud mengampunkan, dosa yang macam mana, dosa yang tidak, tanpa menafikan betapa Maha Pengampunnya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu contohlah, saya nak contoh dua tadilah. Nak cakap luasnya rahmat Allah, boleh, memang rahmat Allah luas. Nak cerita Maha Pengampunnya Allah, memang kita yakin Allah Maha Pengampun. Cuma yang kita tak yakin adalah sejauh mana diri kita layak untuk mendapat keampunan Allah. Kita tak yakin tu bukan tak yakin betapa Allah Maha Pengampun. Yang kita rasa risau, rasa resah, kita bukan rasa resah Allah tak mengampunkan. Ataupun kita rasa resah Allah tidak Maha Pengampun. Kita semua yakin Allah Maha Pengampun, betul? Kita yakin Allah mengampunkan dosa, betul? Selagi mana belum yang namanya nyawa ditarik sampai kerongkong, Allah pintu taubat masih terbuka. Macam mana kita tahu sampai kerongkong? Kerana dalam hadisnya cerita gitu. Jadi tak bolehlah kita kata, jangan bimbang, kalau dah bertaubat dalam kubur pun Allah terima. Mengucap syahadah dalam kubur pun Allah terima. Janganlah macam tu. Dah Nabi sebut, batas pengampunan kafir dengan syirik ni sampai nyawa kat kerongkong. Kalau tak taubat sampai situ, jawapannya tak ada lah. Jawapannya mati dalam keadaan kafir lah. Tak bolehlah kita buat sendiri. Tuan-tuan, tak mengapa. Hatta kalau kita dah menyesal dalam kubur, kita masa tu minta, kita mengucap 2 kalimah syahadah pun nanti boleh masuk Islam. Mengucap syahadah depan mungkar dengan nakir. Tak bolehlah buat sendiri macam tu. Nak cerita betapa Allah Maha Pengampun tu, kita kena tahu, macam tu aturan-aturan dia. Sebab aturan-aturannya semua datangnya juga dari wahyu Allah.
termasuk hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setakat ni jelas, okey? Boleh kita gerak sikit lagi Baik, kita nak pergi yang lebih rancak. Baik, seterusnya perihal perkara-perkara yang baik dan perkara-perkara yang buruk, semuanya hakikatnya adalah ketentuan Allah. Hakikatnya apa? Ketentuan Allah. Hakikat ya, kita tak cerita asbab. Asbab cerita lain. Asbab tu maknanya perbuatan orang ataupun perbuatan makhluk yang lain kepada kita. Nah, contohnya ada orang dirasuk jin. Asbabnya jin rasuk dia. Dan jin cuba menguasai diri dia. Tapi kita dengan keyakinan, hakikatnya jin dapat menguasainya juga dengan ketentuan apa? Ketentuan Allah. Macam mana dia boleh berlaku? Dia berlaku dengan ilmu Allah, dengan kuasa Allah, dengan ketentuan, takdir, kehendak daripada Allah. Maka berlakulah jin merasuk orang itu. Baik, jin berdosa tak? Jin nanti akan dipersoalkan kerana dia berkaitan perbuatan mukallaf. Mukallaf, jin dengan manusia ni mukallaf. Maka dia akan ditanya, disoal oleh Allah. Adakah perbuatan dia itu selari dengan perintah Allah atau larangan Allah? Dan adakah perbuatan dia yang merasuk manusia itu adalah perbuatan yang diredai oleh Allah atau dimurkai oleh Allah? Jin adalah dia punya hisap dia nanti. Pahala, dosa, salah, betul. Kita bukan nak cerita yang mana salah, yang mana betul kat sini. Saya nak cerita ada benda yang salah betul pada perbuatan kita, hamba. Yang kita kena fikir yang dua bawah. Yang kita kena yakin atas tiga tadi. Baik, seterusnya takdir Allah hakikatnya tidak berubah. Ada dalam hadis disebut la yaruddul qada illa du'a. Tidak ada sesuatu yang boleh menolak qada dan qadar melainkan doa. Maksud menolak qada dan qada kat situ ialah bukan takdir Allah yang mubram. Takdir Allah yang kita sebut hakikat tadi. Tapi maksudnya takdir Allah kat situ, qada, ketentuan Allah itu yang mu'allaq. Mu'allaq tu maknanya dalam catatan malaikat. Kalau orang tu buat A, dia akan dapat C. Kalau orang tu dah buat B, dia dapat D. Jadi di antara 2-3 perkara pilihan yang ada, tak tahu yang mana satu berlaku. Sekali dia pun buat A, lalu dia dapatlah C. Maka ketahuilah malaikat bahawa hakikat takdir yang ditakdirkan kepada dia adalah sebenarnya memang dia buat A dan memang dia dapat C. CA itu maknanya adalah sesuatu lah. Tapi hakikatnya takdir Allah tidak berubah. Orang yang sekarang, yang dulu sejak azali sudah ditentukan ahli neraka, dia memang masuk neraka. Orang yang telah pun Allah takdirkan dia masuk syurga sejak azali, sejak langit bumi belum diciptakan, memang dia akan masuk syurga juga. Cuma bezanya kita tak tahu. Kita ni masuk dalam kategori orang yang ditakdirkan oleh Allah bagaimana di akhirat. Kita tak tahu. Baik, seterusnya manusia diberikan yang namanya kasab, al-kasbu, iaitu usaha, ikhtiar, pilihan. Dan dia dipertanggungjawabkan. Kena tanggung dan kena jawab nanti. Dua yang bawah. Kenapa kamu buat ni? Perintah Allah ke bukan? Kenapa kamu buat ni? Diredai oleh Allah ke tidak? Kita dipertanggungjawabkan. Sebab kita diberi al-kasbu, daya usaha. Kita ada akal, kita ada nafsu, kita ada seseorang yang Allah utuskan namanya Rasul. Dan kita ada yang namanya ilham malaikat, kita ada pula yang namanya hasutan syaitan. Kita ada tu maknanya bukan kita memiliki, tapi benda-benda tu ada kepada kita. Jadi kita ni dalam perbuatan kita yang baik atau buruk, benda ni menjadi asbab. Asbab dia apa? Kita ada akal, fikir. Benda ni elok tak elok. Yang kedua, kita ada al-kasab, usaha kita. Aktiviti, tindakan, pilihan untuk kita buat. Kemudian ketika gunakan akal dengan tindakan ni, kita diperintahkan untuk mengikuti panduan wahyu. Ada Rasul yang diutuskan. Rasul ni lah yang menerangkan kepada kita, kalau kita jaga kebaikan, jaga takwa, akan ada ilham malaikat. Ada yang namanya musuh dalaman, namanya nafsu. Dan ada yang namanya musuh luaran, namanya hasutan syaitan.
Kemudian ada juga godaan namanya iblis. Dicontohkan pula dalam wahyu bahawa dulu Nabi Adam juga pernah terkena gangguan, hasutan daripada iblis. Semua tu diterangkan kepada kita, dirangkum semua sekali, namanya ialah dipertanggungjawabkan. Ustaz, dahlah kita diberi tu semua, lepas tu kita disuruh tanggungjawabkan. Kenapa Allah tak jadikan kita, tak payah bagi akal, tak payah bagi nafsu, tak payah bagi malaikat, tak payah bagi rasul, tak payah bagi apa, dan terus je kita dimasukkan dalam syurga? Kenapa tak buat kita semua dalam macam tu? Kembali kepada mula-mula saya cakap, iaitu apa? Allah Maha Adil. Apa maksud Allah Maha Adil? Dia berhak buat apa saja ke atas makhluknya. Allah nak jadikan dalam banyak-banyak makhluk ada kayu, Allah tak bagi akal kat kayu. Ada namanya monyet, Allah tak bagi akal kat monyet. Allah tak bagi akal dekat Allah tak bagi akal dekat kotak. Allah tak bagi akal dekat tanah. Tanah pun makhluk juga. Kayu pun makhluk juga. Pokok pun makhluk juga. Allah boleh jadikan pokok bercakap, tanah bercakap, semua bercakap. Tapi Allah tak jadikan begitu. Dah cakap dah awal tadi. Allah Maha Adil. Dia berhak buat apa saja. Dia nak buat kita ni ada kena buat usaha, itulah dia. Dia nak buat supaya kita ni dipertanggungjawabkan dengan perbuatan kita. Dia berhak buat apa saja. Mana boleh satu orang mempertihai. Jadi kita nak kena tanam betul-betul dalam hati kita ni, supaya sampai hati jiwa kita ni tunduk lagi. Tunduk lagi kepada Allah. Tunduk. Tunduk ni bukan kepala saja, hati tu. Supaya tak ada argue lagi. Kalau gitu, kenapa tak Allah selamatkan kita ya? Allah tak fikir ke? Dia ingat Allah berfikir. Tidak ada sifat fikir bagi Allah. Makhluk yang disuruh berfikir. Afala tatafakkarun. Allah dia takdirkan. Dia tentukan. Dan dia berhak buat apa saja ke atas makhluknya. Agak-agak kalau kita tanam kuat-kuat dan berkali-kali berulang-ulang dalam jiwa kita tentang qada dan qadar, baru kita lalui segala pancaroba dalam kehidupan, kita cuba rasa, kita cuba fikir, agak-agak orang yang ada keyakinan yang begini, tapi dia keyakinan macam ni dia tak boleh dengar sekali dua, dia ada proses dia, ada hadis-hadisnya, tapi kita taklah cerita ni cuma nak ringkas-ringkas satu sesi saja. Tentang hadisnya, tentang ayat Qurannya, tentang contohnya, tentang debat antara Nabi Musa dengan Nabi Adamnya macam mana. Kalau kita tahu semua tu detail satu-satu, kalau kita bayangkan ada satu orang yang tahu detail satu persatu tu dengan baik, agak-agak dia melalui kehidupan dunia ni, tenang ke tak tenang jiwa dia. Agak-agak tenang ke tak tenang. Dia tahu dah. Ini hakikatnya takdir daripada Allah. Apa yang berlaku, Allah berhak buat apa saja. Aku hanya fikirkan apa yang boleh aku buat saja. Hasilnya terjadi, aku letakkan kesyukuran bahawa aku tahu benda baik yang aku buat ni, takdir kehendak Allah, kuasa Allah, ilmu Allah. Tapi kalau ada benda buruk yang aku buat ni, aku salahkan diri aku. Sebab aku sendiri yang buat larangan Allah. Aku sendiri yang buat apa-apa. Bila nak mati, bila sampai masa kita dah berpegang begitu, aku reda ya Allah. Kalau hari ni kau takdirkan aku mati, apa sahaja yang kau kenakan kepada aku, sama ada azab ataupun nikmat, sama ada sakit atau apa, aku yang patut memikirkan. Nombor 2 kat bawah, nombor 4 dengan nombor 5. Apakah hati aku ini reda? Sebab aku kena berjalankan perintah engkau. Engkau perintah aku supaya reda, dan reda itu adalah perkara yang engkau redai. Itu kerja aku. Tapi apa saja yang berlaku kepada aku tetap yakin bahawa ia berlaku semuanya tidak terlepas daripada ilmu engkau, pengetahuan, tidak terlepas daripada kehendak engkau, dan tidak terlepas daripada kekuasaanmu ya Allah. Lepas dah pegang tu kuat-kuat, barulah hidup. Jangan dah hidup dulu, dah menderita, dah sampai umur 60, 65, dah menderita banyak, baru nak belajar qada dan qadar. Oh, dah sedih dah banyak dah. Kita ingat-ingat balik berapa banyak tempat yang kita nangis pada tempat yang tak berguna untuk kita nangis. Berapa banyak tempat yang kita sudah marah, sedangkan benda itu bukan tempat yang sepatutnya kita marah.
Ada banyak tempat lain yang, keadaan lain yang sepatut kita marah, kita tak marah. Kita marah yang belah atas. Kita tak marah belah bawah ni. Belah atas, belah bawah mana Ustaz? Tak jumpa belah atas. Sabar. Kita marah cara salah. Kita marah belah atas. Hujan marah. Banjir marah. Apa marah? Yang kita semayang lambat, kita tak marah bawah ni. Kita marah pada benda yang tak patut kita marah. Itu saja mengisyaratkan kita ni, membawa kepada sikap, maaf cakap, bahasa saya kasar sikit untuk kali ni, nama dia kurang hajar kepada Tuhan yang cipta kita. Maaf cakaplah kasar sikit bahasa saya, kita ni sebenarnya, hati kita ni ada bawa perangai yang kurang hajar, bahasa kasar sikit minta maaf, sorry terlepas cakap, kurang hajar kepada Tuhan yang mencipta kita. Yang kita kena marah ialah perbuatan kita ni. Yang kita buat dosa, yang cakap merapik-rapik, yang apa perbuatan kita, perlakuan kita, kita tak sibuk marah. Tapi ketentuan Allah pada kita, kita sibuk marah. Ketentuan, Allah tentukan kita dapat begini, dapat gini. Yang ketentuan Allah tu, kita marah. Tapi yang perbuatan kita, yang kita dipertanggungjawabkan, kita pula. Sebenarnya yang kita kena marah yang mana? Kita dah bazir umur kita marah pada tempat yang kita tak sepatutnya marah. Patutnya kita kena marah diri kita kerana kita buat dosa. Itu kita kena marah sebab kita dipertanggungjawabkan. Tapi kalau Allah tentukan kita sehat sakit, itu ketentuan Allah. Kalau Allah tentukan kita begini, itu takdir Allah. Itu yang kita jangan marah. Itu yang pula kita disuruh untuk reda. Oi. Kalau diingat balik-baliklah salah silap kita, rupanya tak payah cerita perbuatan. Hati kita pun dah banyak silap dengan Allah. Hati kita pun dah banyak salah dan silap. Fikiran kita pun dah banyak salah silap. Sebab itulah setiap saat kita, sebab itulah ulama kita kata apa? Manusia tidak terlepas dari melakukan dosa. Dosa ni bukan sebab ambil minum arak terus minum baru jadi dosa. Hati kita tu. Orang-orang soleh dulu dalam bab hati saja dah merasakan berapa banyak dosa kita dah buat. Benda yang tak sepatutnya kita komplain, kita komplain. Patutnya kita komplain perbuatan kita yang tak betul tu. Sebab itu dipertanggungjawab. Hujat kita kalau duduk kat tempat cuaca panas, kita tak, orang komplain kenapa cuaca panas kemarau. Contohlah kalau duduk dekat negara panas kan. Dia tak suka, menyesali hidup kat sini. Kenapa aku ditakdirkan hidup dalam negara macam ni? Soalannya, dekat akhirat dia akan ditanya ke kenapa cuaca panas? Dia tak akan ditanya kenapa cuaca panas. Sebab cuaca panas berkaitan tiga atas ni. Itu berlaku dengan ilmu Allah, kuasa Allah, kehendak Allah. Yang dia akan ditanya ialah apa dia buat dengan cuaca panas tu? Sabar ke apa ke? Yang dia buat tu perintah Allah. Jadi manusia ni, kita lah. Dalam Quran dia sebut, wa kanal insanu zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu amat zalim perbuatannya dan amat jahil, selalu buat benda dalam keadaan dia bodoh dan tak tahu tentang apa yang sepatutnya dia lakukan. Jahula, amat jahil. Jadi bayangkanlah, bila kita dah lah tak menyalahkan diri sendiri tapi banyak pertikai tentang ketentuan, kita taklah sampai mengingkari qada dan qadar. Tidak. Semua di kalangan kita beriman dengan qada dan qadar. Tapi bila kita perhalusi benda ini, kita akan lebih nampak betapa sebenarnya setakat menghafal rukun iman ada 6, yang ke-6 beriman dengan qada dan qadar, itu belumlah memadai dalam kita memahami persoalan tersebut. Yang kita belajar ni bukan mendalam sangat. Yang ni untuk basic biasa orang kita orang awam biasa-biasa. Biasa-biasa ni pun dah sepenting ini. Okey. Jadi kita kena ambil beratlah tentang perkara tersebut. Seterusnya, kita tengok manusia itu diberikan kasab tadi saya dah cerita. Allah tidak boleh dipersoalkan dan tidak boleh dibantah berkenaan ketentuannya. Kita tak bantah. Apa saja ketentuan Allah saya terima dan sayalah kena paksa diri saya untuk belajar menerima ketentuan Allah. Rezeki sudah ditentukan. Ini contoh. Rezeki. Hanya manusia tu diperintahkan berusaha.
dan kita diperintahkan untuk mencari yang halal. Bahagian nombor 4, nombor 5, kerja kita. Jadi kita ni kerja berusaha, kita dalam keyakinan, saya ada keyakinan bahawa rezeki saya sampai mati dah ditentukan oleh Allah. Saya rajin ke, saya malas ke, saya tidur ke, saya keluar rumah ke, sebuat apa saja, rezeki saya tak berubah. Rezeki saya hakikatnya tidak berubah. Habis Ustaz, kalau orang cakap nak tambah rezeki, itu zahir pada perbuatan kita saja. Hakikatnya, semalam gaji dia RM50 Ustaz. Tapi hari ni dia kerja lebih, dia dapat RM70. Itu kan rezeki bertambah. Rezeki itu bertambah dari sudut pandang kita, dari makhluk. Hakikatnya, sejak dunia ni, alam ni belum diciptakan, dia sudah ditentukan hari ni dapat RM50 dan dia sudah pun ditentukan esok akan dapat RM70. Sebenarnya tak bertambah hakikatnya. Tapi bila dia tengok apa yang ada di depan mata, 50 jadi 70, maka dia namakan bertambah. Taklah salah. Dari segi zahir tu tak salah. Kalau kita kata dapat, alhamdulillah dapat tambahan rezeki, boleh saja. Tapi dengan keyakinan, hakikat rezeki di sisi Allah untuk kita sebenarnya sudah ditentukan dan tidak bertambah dan tidak berkurang. Takdir Allah tetap. Faham maksud saya? Ada beza tu. Assalamualaikum. InsyaAllah faham Faham, Ustaz. Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Faham, warahmatullahi Ustaz. wabarakatuh. Allah. Jelas Ustaz, jelas. Jadi saya ada keyakinan rezeki saya dah ditentukan oleh Allah. Jadi saya teringat dulu masa saya kerja UTM, ada satu hamba Allah. Allah dah hantarkan dia sebagai ujian pada saya. Tak apa, dia cakap begitu, saya suka. Walaupun mula-mula saya terkejut, tapi lepas tu saya fikir balik, nasib baik ada orang cakap kasar dengan saya macam ni. Kalau tidak, menghilangkan keyakinan saya. Masa tu saya nak berhenti kerja UTM. Ada satu hamba Allah, dia suami kepada seorang pensyarah lah dekat UTM tu. Tapi orangnya tak kerja UTM. Isteri dia kerja pensyarah di UTM. Dia jumpa saya, dia kata, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, apa ni? Saya dengar Ustaz nak berhenti kerja. Saya kata, macam mana tuan tahu? Adalah dia orang cakap ini, Ustaz, kenapa Ustaz nak berhenti kerja? Tak apalah, saya ingat nak buat benda lain lah. Saya ada minat saya sendiri. Ustaz kena ingat Ustaz. Ustaz kalau kerja, Ustaz selama ni pun orang kenal sebab branding UTM tu. Sebab ada branding UTM, orang tengok bawah tu, pegawai agama UTM. Sebab tu orang panggil, orang jemput, orang gini. Besok kalau Ustaz dah berhenti, hilang tu, memang tak ada lah orang ni. Mula-mula saya dengar tu, saya cakap, uish, dahsyat satu pukulan ya, kita budak masa tu. Jadi saya fikir mungkin percakapan dia agak kasar kepada saya, tapi saya fikir balik, mungkin itu peringatan dari Allah melalui lisan orang tu, dan mungkin dia sebagai orang tua, dia nasihat ikhlas pada saya. Cuma saya teruji dengan keyakinan saya. Keyakinan saya lah, sama ada aku jadi lebih susah, atau aku lebih senang, atau aku sama seperti kerja aku yang lama, aku mesti ada keyakinan yang sama. Iaitu, sebelum aku kerja UTM, rezeki aku sudah ditentukan. Ketika aku kerja kat UTM, rezeki aku juga dalam ketentuan. Dan selepas ini kalau aku kerja terus atau berhenti kerja, rezeki sudah ditentukan. Kerja aku ialah meyakini bahawa semua yang berlaku kepada aku adalah dalam ilmu Allah, kehendak Allah dan kuasa Allah. Kerja aku sebagai manusia ialah aku kena fikir apa selanjutnya yang Allah perintahkan dan apa selanjutnya yang Allah redai. Yang itu aku kena tumpu. Jadi kalau Allah perintahkan seorang lelaki yang namanya suami itu bekerja, dia kata aku yang tentukan rezeki. Jadi kerja kita bukan tentukan berapa banyak rezeki kepada kita. Kerja kita ialah bekerja. Bekerja itu maknanya berusaha, beramal, buatlah apa-apa sajalah. Jadi dengan keyakinan, mungkin aku kerja-kerja buat pun hidup aku makin susah. Mungkin juga. Contohnya macam tempoh pandemik. 2 tahun
Semua program yang kita dah susun, trip-trip yang umrah apa semua dah susun setahun apa semua, habis semua sekali. Habis dalam setahun lebih tu semua habis. Apa pun terjadi, tidak akan mengurangkan rezeki saya di sisi Allah dan tidak akan menambahkan rezeki. Keyakinan kita macam tu. Tapi kerja tetap kerja lah. Buatlah sesuatu yang lain pula. Buatlah sesuatu, meniaga ni ke apa ke. Tapi dengan catatan, kita dah tahu dah. Bukan kita dah tahu rezeki kita. Kita sudah tahu bahawa rezeki untuk kita sudah ada dalam ketentuan Allah. Itu yang kita kena tahu. Banyak mana kita tak tahu. Banyak mana, bila, cara apa kita tak tahu. Cuma fokus kita bukan berapa banyak, bila dan sebagainya. Itu semua adalah ketentuan Allah. Kerja kita ialah hari ni kita diperintahkan buat apa. Saat ini, sebelum mati ni, apa ya sekarang. Lepas tu kejap lagi, lepas setengah jam ke depan, masa tu pula apa diperintahkan. Sampai masuk maghrib, apa pula perintah masa maghrib. Solat, lepas solat, apa insya besok celik mata pagi, apa perintah Allah kepada kita. Terus gitulah. Kerja kita jalan terus. Yang mana sebenarnya yang kita jalan dan buat tu semuanya sedang menjalani takdir yang telah Allah tentukan. Cuma kita haraplah Allah tentukan takdir-takdir yang baik untuk kita. Kita minta supaya merayu Allah tentukan takdir yang ditentukan kepada kita adalah takdir yang baik-baik. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah. Tapi kalau ada orang buat dosa macam mana pula? Kalau ada orang buat dosa, kita tahulah dosa itu berlaku dengan takdir Allah. Tapi dia dipertanggungjawabkan kepada hamba Allah. Dosa terbagi pada dua, dosa kecil, dosa besar. Dosa besar ada dua, ada yang boleh diampunkan. Diampunkan selain daripada syirik. Ada yang tidak akan diampunkan. Dosa syirik, murtad, dosa kekufuran. Kalau mati dalam keadaan itu. Takdir sudah ada. Semua ketentuan Allah sudah ada. Hanya hamba bukan diperintahkan untuk meneka-neka takdirnya. Kita tak diperintahkan untuk teka takdir kita besok apa. Tak payah. Bukan itu kerja kita. Takdir urusan siapa? Urusan Allah. Urusan kita apa? Jalankan perintah, jalankan perbuatan yang diredai oleh Allah. Urusan kita nombor 4, nombor 5. Urusan keyakinan kita 1, 2, 3. Okey. Tapi kita diperintahkan berusaha, diperintahkan berikhtiar untuk jadi hamba Allah yang soleh. Itu kerja kita. Bukan berusaha untuk kaya, berusaha untuk soleh. Jadi macam mana nak soleh dengan kekayaan, macam mana nak soleh dengan kemiskinan. Bukan berikhtiar untuk sehat. Itu cerita lain. Berikhtiar untuk jadi hamba Allah yang soleh ketika sehat. Berikhtiar untuk menjadi hamba Allah yang soleh ketika sakit. Jangan cakap sakit tak ada ikhtiar. Nak jadi hamba Allah yang soleh ni kena usaha ikhtiar juga. Padahal sakit ni, sakit yang tak ada harapan sembuh. Macam mana nak jadi orang yang soleh, berikhtiar jadi soleh ketika sakit yang tak ada harapan sembuh. Itu kerja kita. Kita kena galas yang itu. Jadi jangan ingat berusaha tu untuk kaya saja. Tak. Berusaha jadi hamba Allah yang soleh ketika miskin. Berusaha juga jadi hamba Allah yang soleh ketika kaya. Berusaha-usaha, kerja-kerja, buat macam-macam, jadi kaya. Macam mana jadi hamba Allah yang soleh dengan kekayaan? Dah usaha-usaha, cuba macam-macam tapi miskin. Macam mana nak maintain kesolehan? Macam mana maintain kesolehan? Macam mana nak jadi soleh ketika miskin, Ustaz? Tidak hasad pada orang kaya. Tidak menyesali dengan takdir yang ditentukan. Bersabar atas segala ujian. Yakin bahawa setiap orang mempunyai rezeki yang berbeza-beza kerana itu adalah pembahagian mutlak dari Allah. Itu semua usaha kita lah. Usaha kita tu bukan mesti melompat, mencangkul. Menuntut ilmu, belajar, memaham, memikir, menghafal. Dan kita tengah belajar petang ni salah satu jalan usaha untuk jadi hamba Allah yang soleh dalam semua keadaan kehidupan kita. Ini salah satu cara berusaha. Assalamualaikum. Boleh faham? Teruskan Ustaz, tengah fokus ni. Itu maksud saya. Boleh jadi sebenarnya cerita-cerita, kisah ataupun kita sebut perbahasan tentang qada dan qadar takdir ini antara benda yang menjadi favourite saya zaman saya belajar. Zaman saya belajar, bila belajar bab qada dan qadar ni saya suka. Kenapa suka?
Sebab dia punya lazat dia kat dalam hati dia, tak tahu saya nak cerita macam asam pedas ke, macam mi bandung ke, tak ada macam sebenarnya. Memang betul lah. Apa yang dibawa oleh Nabi dan para anbiya, para rasul tu memang memberikan satu kelazatan nikmat di hati yang tak ada apa yang kita boleh compare atau samakan. Susah nak dikata. Tapi itulah lazatnya. Sebab itulah Nabi umpamakan apa? Ada dalam hadis dia sebut halawatal iman, kemanisan iman. Kita tak dapat lagi yang tu. Itu masih jauh sebenarnya. Tapi ini salah satu daripada anak tangga penting untuk menuju ke arah itu. Jadi faham macam ni, lagi kalau kita dengar hari-hari. Saya dulu suka dengar benda yang sama macam ni. Saya suka dengar berkali-kali sebab saya nak dia pasak dalam hati saya. Tapi daripada guru yang kami belajar dululah. Dia cakap lagi benda yang sama. Kadang kita dah hafal, dah dengar, dia cakap dah berulang, dia cakap lagi. Saya nak sampai saya ingat betul-betul dan saya dapat pegang. Dan sebahagian oleh kerana hafalan saya tak begitu kuat, jadi sebahagian tu saya dapatlah ingat dan hafal. Sebahagian lagi saya belum mampu kuasai dan hafal lah. Dan saya tak dapat bayangkan orang yang dapat kuasai semua, hafal dengan baik, ingat dengan baik dan faham dengan baik dan dapat beramal dengan baik, betapa mereka mempunyai hati yang sangat lapang dengan takdir Allah. Lapang sangat. Sampai kadang-kadang ada kisah wanita yang anaknya dihantar di medan jihad, balik diberitahu anaknya mati. Ucapan yang keluar dari mulut dia, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Sampai terlupa nak sucap Inna Lillah tu. Bukan dia syukur anak dia meninggal. Sebab mati, orang nampak kematian. Dia nampak takdir. Allah telah takdirkan aku dapat hidup dengan anak aku 25 tahun adalah satu takdir yang amat besar, yang lazatnya dari Allah. Anak mati, confirm dapat 25 tahun. Alhamdulillah. Jadi dia orang melihat mati. Dia tak melihat kematian. Masa tu hati dia nampak bukan dengan mata, tapi nampak dengan hati. Melihat ketentuan Allah itu adalah perkara yang sangat hatinya lapang. Yang biasa orang-orang ahli bijak pandai sebut, hatinya berdamai dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itulah yang dapat kita kongsikan pada petang ini. InsyaAllah ada kesempatan kita akan sambung sikit pada pertemuan akan datang dan masuk pada kitab. Dan saya harap mudah-mudahan kita istiqamah dan mudah-mudahan nanti pada kitab tu akan ada, dalam mula tu ada cerita rukun iman sikit. Tak silap saya awal tu ada cerita. Dan kita akan telusuri sedikit sekadar apa kemampuan saya akan cuba sampaikan. Terima kasih, jazakumullah. Ustaz, nak tanya sikit. Boleh, Ustaz? Boleh satu soalan sebab saya nak bergerak agak jauh sikit petang ni. Boleh, silakan. Okey, sikit je, Ustaz. Okey, kata-kata ni boleh dipertikai tak, Ustaz? Ataupun boleh diguna pakai. Kekuatan doa boleh mengubah sesuatu yang mustahil menjadi tak mustahil. Sesuatu yang mungkin kepada yang tidak mungkin. Kalau dari segi istilah tak boleh. Istilah tauhid tak boleh lah. Kalau dari segi ucapan biasa boleh saja. Maknanya contoh saya ni mustahil jadi Perdana Menteri. Mustahil yang dimaksudkan tu mustahil kehidupan. Bukan mustahil dari sudut ilmu akidah. Dari sudut ilmu akidah kan saya ni tak mustahil jadi Perdana Menteri. Yang mustahil adalah saya jadi malaikat. Yang tu mustahil. Mustahil lah. Manusia mustahil jadi malaikat. Manusia adalah manusia. Ditentukan memang jadi manusia. Jadi mustahil yang dimaksudkan tu mungkin mustahil dari sudut bahasa Melayu biasa. Bukan mustahil dari istilah akidah. Cuma saya tak adalah terlalu ketat sampai semua istilah yang digunakan dalam perbualan bahasa Melayu semuanya saya tarik kepada akidah untuk disalah-salahkan. Juga saya tidak membuat pendekatan begitu. Cuma hanya saja kalau kita nak buat ayat itu mungkin perlu lebih lembut sikit ataupun lebih cantik sikit. Macam mana nak sebut? Doa boleh membantu kita untuk apa nak cakap saya tak pandai lah kata-kata motivasi. Tengok nanti saya tengokkan ayat tu, nanti saya tengok macam mana dia punya. Nanti sendkan kepada saya, nanti saya cuba tengokkan. InsyaAllah. Baik, Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih, jazakumullah. Saya kembalikan semula kepada pengacara.
Alhamdulillah. Ada dekat apa soalan dekat chat tu Ustaz, tapi Ustaz nak cepat, tak apalah, kita sambung minggu depan insya-Allah. Nanti kalau ingat kumpulkan soalan tu, nanti next kita respon insya-Allah. Sebab perkara ni Boleh, agak boleh. penting. Cuma saya InsyaAllah. je agak berebut sikit petang ni. Okey Ustaz. Kita tutup ya. Alhamdulillah, syukur pada Allah, kuliah asar kita berjalan lancar dengan rukun iman, percaya kepada qada dan qadar Allah. Allah itu maha berkuasa menjadikan segala yang baik dan yang buruk dengan ilmu Allah. Kuasa Allah, kehendak Allah, semuanya boleh berlaku. Cuma kita jangan langgar perintah Allah dan jangan langgar redha Allah. Sebabnya apa yang kita buat, kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah nanti. Doa kita moga Allah takdirkan yang baik-baik saja. Wallahu a'lam bissawab. Kita tangguhkan pengajian kita petang ini. Kita jumpa lagi minggu depan insya-Allah. Terima kasih pada Ustaz, terima kasih pada semua jemaah, terima kasih pada Gema Nur Iman. Saya mewakili Gema Nur Iman, mohon maaf ada segala kekurangan dalam majlis ini. Segala yang baik itu daripada Allah dan yang buruk itu adalah daripada kami sendiri. Bagi menutup majlis, mohon Ustaz bacakan doa penutup, tasbih kafarah dan surah Al-As, dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Terima kasih semua.